Assalamualaikum, salam sejahtera, saudara dan saudari, terutamanya rakyat negeri Sarawak sekalian. Hari ini kita berdepan dengan satu hujah yang cuba menutupkan sejarah sebenarnya. Mantan Speaker Dewan Rakyat, saya ingin nak memberi sedikit pencerahan, Datuk Azhar Harun, dengan penuh yakin mengatakan bahawa Akta Pembangunan Petroleum 1974, PDA 74 diluluskan dengan sokongan ahli Parlimen Sarawak. Seolah-olah Sarawak bersetuju menyerahkan minyak dan gas hanya mendapatkan 5%. Tetapi, mari kita tanya satu soalan. Apakah benar itu kehendak rakyat Sarawak? Benar ke Sik? Satu soalannya. Atau ianya taktik politik pusat di zaman Tun Razak dengan kerjasama Tun Abdul Rahman Yaakob untuk memastikan Petronas menguasai semua hasil bumi kita. Apakah ia berlaku? Apakah itu yang berlaku? Ya? Cuba kita tengok sejarah. Bagaimana keadaan sebenarnya waktu itu. Kita perlu faham, tuan-tuan dan puan-puan, suasana politik ketika itu. Dalam tahun 1974, Tun Abdul Razak, arwah Tun Abdul Razak, sedang mengukuhkan kuasa kerajaan pusat melalui Barisan Nasional yang baru ditubuh. Arwah Tun Rahman Yaakob pula, Ketua Menteri Sarawak, baru menyertai Barisan Nasional mahu tunjuk setia kepada pusat. Hanya menunjuk kuasa kesiasaannya kepada pemimpin-pemimpin pusat. Itu hasratnya. Dalam keadaan itu, suara rakyat Sarawak diabaikan. Parlimen Malaysia ketika itu tidak dikuasai oleh Sarawak dan Sabah. Kena ingat apabila Singapura keluar dengan 15 wakil rakyatnya, Sarawak dan Sabah hanya tinggal dalam sekitar 30 lebih kursi, yang hanya sekitar 28 ke 30% sahaja dari jumlah wakil rakyat yang ada di Parlimen. Waktu itu jumlah daripada Sarawak, ahli Parlimen Sarawak hanya adalah bilangannya kecil dalam Dewan yang dipenuhi oleh wakil Semenanjung. Apakah itu persetujuan bebas? Apa 20 orang ataupun jumlah ahli yang berhormat begitu kecil dalam Dewan, walaupun bagaimana suara mereka, mereka bebas, tetapi daripada segi undi mungkin mereka kalah, atau sekadar tunduk pada realiti politik pusat. Mungkin pusat mengatakan kepada yang arwah Tun Rahman, ini adalah kebaikan untuk negeri Sarawak, kita nak maju sebagainya. Jadi mungkin waktu itu dia dan ahli Parlimen bersetuju waktu itu. Lebih penting lagi dalam kita nak berujar secara ilmiah, perkara 161E Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan Undang-Undang Persekutuan yang telah diterima, dilulus oleh Parlimen, diterima, endorse oleh Senator, ditandatangani oleh yang di-Pertuan Agong menjadi satu akta. Sebarang undang-undang yang menyentuh sumber asli negeri mesti dibawa ke Dewan Undangan Negeri. Syarat. Setiap akta yang diluluskan wajib mengikut section ini 161E mesti juga dilulus, di-endorse oleh kerajaan negeri melalui Dewan Undangan Negeri. Tetapi adakah PDA 74 pernah dibentang di Dewan Negeri? Jawabnya semua tahu. Adik-kakak semua tahu. Di kampung, di luar kampung, di bandar, sebagainya. Tidak. PDA 74 tidak pernah dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Jadi walaupun jumlah kecil wakil rakyat Sarawak di Parlimen menyokong
dikatakan menyokong, kurang lebih dalam 20 lebih sikit orang bersetuju itu tidak sah. Mereka tidak ada mandat untuk serah minyak Sarawak. Mandat itu hanya boleh datang daripada Dewan Undangan Negeri, bukan Parlimen, tuan-tuan dan puan-puan, semata-mata. Di sini jelas berlaku kecacatan prosedur. Inilah bukti bahawa PDA 74 tidak pernah sah dari segi perlembagaan untuk dikenakan ke atas negeri Sarawak dan Sabah. 5% itulah angka yang membelenggu Sarawak selama hampir 50 tahun. Apa yang kita dapat? Kalau dalam RM100, kita hanya dapat RM5. Ya, Petronas dapat RM95. Bayangkan 50 tahun berapa banyak. 5% bukan hasil rundingan yang adil, yang saya tengok bukan secara adil, tetapi hasil tekanan politik waktu itu. Kalau benar Sarawak rela 5%, kenapa kerajaan negeri selepas itu dari arwah Taib Mahmud, arwah Adnan Satim, sehinggalah Premier sekarang ini Abang Johari, semuanya menuntut lebih. Kenapa ya? Sebab mereka tahu 5% itu tidak adil, tidak seimbang dan tidak mencerminkan hak sebenarnya bagi kita anak Sarawak. Tuan-tuan kena faham ya. Sarawak menyumbang berbilion ringgit hasil minyak dan gas kepada negara. Tetapi sekolah di pedalaman masih usang, naif, jalan raya masih berlubang di sana sini, bekalan air bersih pun belum menentu, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, hospital masih tidak cukup doktor. Semua ini di mana keadilannya? Ya, yang penting untuk rakyat Sarawak, untuk saya lah, 3: jalan raya, kesihatan dan pendidikan, ya, bekalan air, api dan air. Ketiga-tiga sektor ini adalah amat penting untuk kita di negeri Sarawak. Jika tak ada jalan pun tak guna. Jika ada jalan, tak ada air, api dan air pun tak guna. Ya? Jika ada jalan, api, air, kesihatan tidak terbela pun tak guna. Jadi inilah pokok yang kita perjuangkan. Inilah pokok yang perlu diutarakan dalam Dewan Parlimen ataupun di Dewan Undangan Negeri. Ramai berhujah, tuan-tuan mungkin juga di antaranya, kalau PDA 74 dipindah untuk Sarawak, nanti negeri lain seperti Kelantan, Terengganu, Sabah pun akan tuntut lebih. Tapi hujah ini lemah lah. Ada yang kata macam tu. Sarawak dan Sabah bukan sekadar negeri biasa, kena faham ya. Kita adalah equal partner dalam menubuh Malaysia. Wujud satu kontrak disebut sebagai Malaysian Agreement 1963. Kita bersama Malaya, waktu itu Singapura dan Sabah membentuk Malaysia dengan syarat jelas tanah, minyak, hasil bumi, kekal hak negeri. Kelantan dan Terengganu tak ada MA 63. Mereka hanya negeri dalam persekutuan, tidak ada kedudukan khas. Jadi jangan samakan Sarawak dengan negeri-negeri lain. Itu pun penghinaan terhadap status kita sebagai rakan kongsi menubuh Malaysia. Jadi apa jalan ke hadapan? Kita tengok apa yang perlu kita buat selepas ini. Dari sudut ilmiah, ya, Datuk Ashar pun ada menyebut mengenai hujah seorang profesor. Saya pun bukan nak menghujah daripada sudut ilmiah. Jelas ya, PDA 74 boleh dicabar atas alasan tidak sah di sisi perlembagaan kerana melanggar perkara 161E. Itu kena faham. Itu daripada segi kacamata saya.
Kalau kita berhujah daripada segi politik, Sarawak mesti menuntut. Ini tugas yang berhormat yang telah menang dilantik sebagai wakil di Dewan Rakyat. Semakkan semula PDA 74 untuk memberi sekurang-kurangnya 20% hasil minyak dan gas kepada Sarawak. Ya, tolonglah. Cakaplah. Jangan duduk je dalam dewan ya. Jangan duduk je. You can do a lot. Pindahan khas yang hanya terpakai untuk Sarawak dan Sabah berdasarkan MA 63. Jika Parlimen gagal, sekiranya lah wakil kita pun si bersuara dan sebagainya, Sarawak boleh rujuk semula kepada IGC. Apa itu IGC? Intergovernmental Committee. Atau Tribunal Antarabangsa, kerana isu ini melibatkan perjanjian antarabangsa. Sebenarnya MA 63 itu satu perjanjian antarabangsa, bukan perjanjian jual beli kereta, jual beli rumah sebagainya. Tidak, ya? Tidak. Ianya adalah satu perjanjian antarabangsa. Hak kita bukan untuk dirayu, tetapi untuk dituntut. Tak perlu merayu lah, yang berhormat, yang Muhammad berhormat, tolong. Tak ada tolong. Fight for it. That is what I said. Fight for it. Ya. Ada yang mengatakan, kenapa tidak? Ada yang memberi saya sedikit cadangan. Dia kata, Datuk, kenapa cukai melebihi 5% melalui OMO SST tidak digunakan? Saya kata, boleh. Kenapa tidak? Ya? Cukai 5% yang ada sekarang bukan royalti PDA 74, tetapi SST yang Sarawak kenakan sendiri. Itu di bawah umur 1954. Secara teorinya, kalau kita lihat, boleh menaikkan SST lebih daripada 5%. Contoh, kita boleh tax mereka cukai patronal 10%. Untuk mengenapkan 20%, 50%. These are the revenue of the states. It goes into the sovereign fund because you have a body who administer the sovereign fund. Kuasa ini datang dari hak rakyat negeri untuk mengenakan cukai jualan. State list 9 schedule perlembagaan persekutuan. Jadi Sarawak memang ada ruang undang-undang untuk menaikkan cukai lebih daripada 5%. Mungkin saya cadangkan pada negeri, kerajaan negeri yang amat berhormat Premier, maybe you can think about tax them OMO SST mungkin 15% untuk menggenapkan 20%. Apa yang kita tuntut sementara waktu PDA belum dipindahkan. Sementara itu kita bahaslah pindahkan PDA supaya ianya dalam keadaan a win-win situation. Ada satu memorandum yang baru-baru ini diterima kedua belah pihak, kerajaan negeri dan Sarawak. Itu adalah untuk saya lah, minta maaf. It's just like a sales and purchase, orang kata agreement, pun lebih macam tu. Jadi kadang-kadang saya tengok memorandum tu, tapi it can be anytime. They can revoke it at any time. Both party can revoke it. Kalau tukar kerajaan besok, tukar dengan kerajaan yang amat pro kepada persekutuan, benda tu mungkin mereka akan abaikan atau revoke. They have chances of revoking the memorandum. Macam it is like a trade agreement between between Sarawak dan kerajaan persekutuan. Everybody is looking from that angle. Minta maaf. Saudara-saudari sekalian, persoalan kita hari ini bukan sekadar 5% royalti. Persoalan kita ialah maruah, hak, janji yang termaktub sejak 1963. Kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan,
You see, that's why people are talking about MH63 all over the places. Sabah, Sarawak terutamanya yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Tapi kita, rakyat Sarawak, seolah-olah diam ya. Ada yang bising, but tak cukup. Ya. Kita ada berbagai kumpulan di Sabah dan Sarawak. Try use that so-called platform nak menekankan kerajaan persekutuan supaya MA63 ini dihormati. Ya. Kita tidak boleh lagi diperdaya oleh hujah-hujah teknikal bahawa Sarawak sudah bersetuju. Kita tahu sejarahnya, ia lahir daripada tekanan, bukan persetujuan bebas. Sarawak berhak menuntut kembali apa yang milikinya. Dan perjuangan ini bukan soal politik sempit. Ia soal masa depan anak cucu kita. It is for all our younger generation. Because we have a lot of things need to be looked into. There are free education to be given among our younger generations. Developments are going on. Rural and urban development is going on. We need money. We need fund for that matter. Saya faham keadaan negeri Sarawak. Ya. We need fund. Minyak dan gas Sarawak mesti dikembalikan kepada rakyat Sarawak. Itu saja jalan untuk Malaysia kekal, adil dan bermaruah. Tuan-tuan dan puan, saya nak memberi sedikit nasihat kepada wakil rakyat. Bukanlah saya mengatakan saya lebih daripada mereka. Bersuaralah. Sebab itu kamu menang. Mengatakan kamu akan bersuara di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Dipilih membela nasib dan masa depan kami, rakyat Sarawak dan Sabah. Ya, bukan datang situ jadi yang lain berhormat, cari peluang, data bisnes dan sebagainya. That is not tujuan kita memilih dan mengundi tuan-tuan dan puan-puan sekalian menduduki jadi wakil rakyat di Dewan yang mulia. Sebab apa yang berhormat dia gelar sebagai yang berhormat, because yang berhormat duduk di Dewan yang mulia. Ya. Sejarah telah mengajar kita, ya, nak jadi wakil rakyat, kita wajib bersuara, bukan digaji untuk diam membisu dalam Dewan. Jika berhujah, biar berfakta. Menjerit, menghina, memaki lawan, bukan satu budaya bersopan santun dalam Dewan yang mulia. Kita kena ingat tu. Awak adalah mempunyai peraturan yang perlu dipatuhi. Kadang-kadang pelajar dijemput ke Dewan, dua ketika saya pernah ke Dewan juga, untuk mengikuti persidangan. Tetapi ada setengah ahli Dewan mengambil peluang nak tunjuk hero dalam Dewan. Tetapi akhirnya maruah mereka jatuh kecundang di mata hadirin dan rakyat jelata. Maybe we like you are shouting, you shout dan sebagainya. Seronok lah dengan macam dekat WWF lah. Macam tu. Tapi hasilnya tak ada. The most, if you overdo, kena penalize 10 hari, 5 hari, 2 hari. Tak belajar kan daripada tu. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sila like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum.